Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bermula hari ini pada sesi koperasi digital melalui Industri 4.0. Terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAK) dalam memberi saya peluang dan ruang dalam memberi sedikit sharing knowledge on apakah itu Industri 4.0 di kalangan koperasi. Dengar suara saya? Kalau dengar boleh tolong letak komen dekat bawah tu, dengar? Kita dah ada 20 orang setakat ni. Dengar? Tak nampak komen lagi ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Fiz, Bakar, Faris. Okey, kita mulakan. Saya kenalkan diri dulu saya lah. Saya Kamaruzaman Jahidin atau lebih ringkas dipanggil KJ lah. Kalau dalam Facebook tu KAY. Ni tak ada kena-mengena dengan menteri ya. Saya ni lebih kepada orang biasa saja. Saya merupakan usahawan sepenuh masa. Sedikit ringkas tentang diri saya ni. Usahawan sepenuh masa, and then saya berprofession saya merupakan seorang engineer lah, tapi dah lama tinggal lah. Kalau bahasa pelik sikit dia panggil engineer murtad lah. Okay. Tapi walau bagaimanapun saya masih teruskan lagi sebagai seorang engineer sebab sekarang ni banyak demand dari segi manufacturing, dari segi smart city, dari segi urusan harian pun yang melibatkan banyak kepada Industri 4.0. Kemudian saya berkecimpung banyak dalam Japanese company lah, company Jepun dalam perkilangan dan juga pembuatan. Memang banyak kalau ada ahli-ahli koperasi ataupun kooperator yang mengusahakan bisnes koperasi dalam bidang perkilangan ataupun pembuatan, bolehlah rujuk saya boleh bantu mana yang patut. Dan sekarang ni saya banyak membantu beberapa negeri dalam membangunkan smart city, dan IKM ni ataupun dulu saya panggil Maktab Kerjasama Malaysia ni bukan baru pada saya. Saya dah bersama dengan IKM, MKM ni saya rasa tahun 2003, dah lama, 2-3 tahun selepas saya mula berniaga tu. Dan sehinggalah saya dinobatkan bersama partner saya sebagai National Entrepreneurs Award ICT oleh MARA tahun 2005. Itu pun atas dorongan dan juga atas bantuan daripada MKM itu sendiri. Terima kasih MKM. Jadi sekarang ni saya patah balik kepada KM, maksudnya berkongsi ilmu dengan MKM sebab saya dipahamkan ahli koperasi di Malaysia ni memang ada ramai, ada lebih kurang 6 juta lebih. Jadi kalau kita tengok dalam komuniti koperasi itu sendiri pun kita dah boleh mula untuk melakukan perubahan dalam konteks Industri 4.0 itu sendiri. Saya juga merupakan penulis buku transformasi diri menempuh gelombang revolusi Industri 4.0. Ini buku saya. Dan akhir pada siri-siri ini saya memang dah niat saya akan buat satu kuis. Dalam kuis tu jawablah soalan-soalan tersebut, dan 5 pemenang terbaik menjawab soalan betul dan cepat, dia akan mendapat buku saya tadi beserta dengan saya punya signature. Dan saya juga merupakan module developer dan juga trainer daripada Kismek MGCC, dipanggil
Malaysian German Chamber of Commerce dalam Industry 4.0 Specialist Program. So siapa yang nak ambil sijil specialist nanti bolehlah bertumpah pada KISMAG. KISMAG ni is Kedah Industrial Skills Management Education Training Center lah. So selain pada itu saya juga berkecimpung dalam banyak talk dengan local, overseas dan sebagainya. Itu sebut sedikit tentang diri saya. Okey. Kita tengok sekarang ni kita mulalah teknologi ni sebenarnya ada setengah orang nampak teknologi ni macam satu benda yang agak membebankan. Pada mereka yang rasa sukar dengan teknologi, mungkin dia rasa itu membebankanlah. Okey. Tetapi kalau kita melihat perspektif lain, teknologi ini dia merupakan satu benda yang sangat kritikal dalam society kita sekarang ni. Contohlah sekarang ni COVID-19 So COVID-19 memang nampak sangat perubahan dari segi kita sebagai manusia ni pakai teknologi sebaik mungkin. Especially yang berniaga, macam Perdana Menteri kata Perdana Menteri Malaysia kata Makcik Kia. Kalau dulu Makcik Kia jual goreng pisang, sekarang ni Makcik Kia dah ada website. Dah ada website, dah boleh orang order online. Jadi dia punya dia punya liputan customer ataupun pelanggan tu bukan pada kawasan yang kecil tapi pada kawasan yang besar. Kemungkinan besar masyarakat daripada luar negara pun boleh nampak apa itu goreng pisang Makcik Kia, contohlah. Okey. Jadi kita sekarang ni kita di koperasi ataupun masyarakat komuniti koperasi ni kita berada di tengah-tengah. Okey. Sebelah kanan kita ni tugas harian. Sebelah kiri kita ni teknologi. So kita perlu sebaik mungkin menggunakan teknologi dalam menyenangkan atau memudahkan tugas harian kita. Ini perspektif dari segi teknologi. Dan ada juga teknologi yang bagus, ada juga teknologi yang tak bagus, ada yang besar dan ada yang kecil. Dan itu semua bergantung kepada kita nak pilih teknologi yang bersesuaian dengan tugas harian kita. Nanti siri yang akan datang saya akan explainkan apa itu 11 pilar teknologi dalam industri 4.0. Banyak hari ini kita lebih kepada orang kata apa? Berkenal-kenal tentang dengan teknologi. Okey. Bila kita melihat teknologi, dia ada evolusi teknologi. So setengah orang kata evolusi ni apa? Okey. Evolusi ni kalau kita lihat, evolusi ini merupakan satu evolusi yang mentransformkan masyarakat. Kalau dalam konteks kita hari ini, mentransformkan komuniti koperasi melalui perkembangan teknologi. Sama ada perkembangan teknologi semasa, sebelum atau akan datang. So dia akan berada pada tahap yang kita berubah. Okey, nanti saya akan explain detail lagi. Alright. So kita lihat dekat sini. Kita lihat dari segi bagaimana evolusi pengangkutan berlaku. Kalau tahun-tahun sebelum kita menggunakan apa? Orang dulu dia menggunakan camel, dia menggunakan unta, dia menggunakan kuda untuk bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan. Tapi bila perubahan teknologi berlaku, kita dah kena berubah. Sebab dalam perubahan ni, saya namakan dia sebagai satu perubahan yang agak cepat. So kalau kita lambat dalam mengejar perubahan ni, kita akan jauh ketinggalan. So takkanlah kita nak hantar delivery menggunakan kuda lagi kan? Mengamuk orang nanti. So perubahan kepada pengangkutan ni drastically change. Sebab apa? Sebab permintaan dan perubahan kepada kehidupan masyarakat kita. Dan ketika ini baru-baru kalau kita tengok Tesla isu dia sebab kita nak menjaga environment. So berapa juta kenderaan ada dekat dalam dunia ni yang akan menyebabkan ozon layer kita tak berapa bagus. Udara yang kita sedut tak berapa bagus. Jadi dia tukar kepada elektronik ataupun electric car. Okay, itu satu. Dan kalau kita lihat lagi dari segi komunikasi. Kalau dulu kita berkomunikasi, kita menggunakan apa? Masih lagi orang pakai sekarang ni, kita gunakan asap. Kalau kita dalam hutan nak tahu orang ni dekat mana, kita main asap.
Tapi sekarang ni kita dah ada GPS. Kita dah ada teknologi yang lebih canggih dan kita boleh tahu di mana exactly ataupun tempat yang di mana mereka berada. So kalau kita tengok perubahan teknologi yang berlaku sekarang ni, kita tengok Apple ni tahun 2007, dia the first iPhone was released tahun 2007. Okay. So kalau kita tengok WhatsApp ni memang kita pakai selalu lah. Kita memang pakai selalu WhatsApp ni. So kita berurusan dengan orang-orang ni, kita berurusan dengan orang sana, kita berurusan dari segi tempat kerja kita. WhatsApp ni was founded in 2009. 2009 dia telah ditemui. Dan kita tengok dia punya numbers of user in WhatsApp ni million. Okay. Sekarang ni dah ada WhatsApp for Business. So ahli-ahli koperasi ataupun koperasi usahawan koperasi yang dalam konteks berniaga boleh kalau nak cuba-cuba pergi ke WhatsApp for Business. Okay. Itu kita lihat dari segi komunikasi dan kita lihat dari segi perkakasan rumah. Okay. Kalau dulu pakai printer, masih lagi zaman-zaman sekarang ni masih lagi, kesian mereka yang tidak bernasib baik itu masih lagi pakai printer. Okey, kita tengok vacuum cleaner. 1910 telah ada vacuum cleaner. Tapi vacuum cleaner ni cara lama lah. Cara lama. Dan sekarang ni telah dinaik tarafkan. Cuma ketika ini kita belum ada lagi. Kalau ada baguslah. Vacuum cleaner yang berkuasa tinggi tapi tak bising. Kalau kita tengok sekarang ni robot-robot banyak, robot-robot vacuum cleaner ni banyak. Sekarang ni dah murah. Orang jual dalam orang kata apa, kalau tengok dekat Shopee, Lazada online ni macam ada yang RM600, ada RM500. Benda tu dah jadi mudah. Sebab apa? Sebab kita dah sibuk. Jadi teknologi ni membantu kita menyenangkan tugas harian kita. Itu sebenarnya definisi teknologi. Kemudian kalau kita lihat, apa lagi kita lihat dekat sini? Kita tengok media. Media sekarang ni, media. Dulu orang pakai surat khabar. Surat khabar ni dah ada tahun 16,000. 1,600 dah ada. And then kamera. Dan kita tengok Facebook. Facebook was founded in 2004. Tahun 2004 Facebook ni dijumpai. Ataupun di-develop oleh Mark. So, in fact Google tahun 1998. Tapi dia punya movement sangat laju. Sangat cepat. Sebab apa? Sebab kita merasakan dengan adanya Google, dengan adanya Facebook, dengan adanya YouTube, kita boleh melaksanakan tugasan harian kita dengan begitu baik. Okay. Nanti saya akan share YouTube. Kalau ada sempat masa, saya akan share YouTube punya kesan dia. Dan kita tengok lift. Lift ni, elevator tahun 1853. Dan masih lagi pakai. Cuma dia sesuaikan dengan keadaan semasa. Kita tengok escalator. Escalator tahun 1896. Dah ada. Tapi kita sesuaikan dengan keadaan semasa. Jadi begitulah sebenarnya evolusi teknologi yang berlaku. So, traffic light kita ada. So, sekarang ni kita ada traffic light. Tapi orang langgar juga. Okey, lampu merah dia langgar. Tapi kalau dengan teknologi industri 4.0, dia namakan traffic light, dia letak smart traffic light. Traffic light pintar. Jadi traffic light pintar ni dia kata apa? Dia kata, okay, kalau ada kereta banyak, dia akan segerakan lane yang ini. Kalau tak ada kereta yang banyak, dia akan lajukan yang itu dan sebagainya. So siapa yang langgar traffic light akan ada rekod dan akan terus dihantar saman. Begitulah kira-kiranya evolusi teknologi. Okay. Apakah dia revolusi teknologi? Ini satu lagi. Ini satu lagi. So dalam konteks revolusi teknologi ini, dia merupakan satu paradigma ataupun kemajuan teknologi dengan inovasi yang baru. Okay? Dan penyebaran ini sangat luas dan sangat cepat kepada masyarakat. Jadi dalam konteks kita hari ini, kita akan bercerita lebih pasal apakah dia industri 4.0 ataupun dalam kata lain dipanggil Industrial Revolution 4.0. Okay. Semua orang kata pasal new normal. Okay. Semua orang kata pasal new normal dan semua orang kata pasal normal baru dan sebagainya. Sebenarnya pada saya, normal baru ataupun new normal ni adalah bila kita dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan kita tak boleh ubah dan kita terpaksa challenge diri kita untuk berubah. Itu satu.
Yang keduanya, kita berubah daripada comfort zone kita. Kita keluar daripada comfort zone kita. Contoh macam kes COVID-19. Kita tak boleh, dulu kita boleh bersemuka dengan penjual beli. Kita boleh berurusan face to face. Tapi sekarang tak boleh sebab ada social distance. Jadi macam mana kita masih lagi nak menetapkan pelanggan kita? Bagaimana kita nak tahu pelanggan kita ni masih wujud tak wujud? So kita terpaksa menggunakan kaedah teknologi, which is digital technology. Jadi dengan secara tak langsung, saya boleh katakan, ni saya bagi formula saya lah. New normal ni sebenarnya, new normal ni adalah, dia panggil apa? Dia panggil old normal campur teknologi. Itu definisi saya lah. Sebab apa? Sebab old normal, kita masih lagi berurusan secara lama. Cara kita berurusan tu berbeza dengan bantuan teknologi. Itu kita namakan new normal. Jadi, hari ini kita lebih tekankan kepada apakah dia new normal dalam industri 4.0 di dalam kategori koperasi itu sendiri. Okey. Saya dipahamkan IKM melalui IKM Institut Koperasi Malaysia pun telah menetapkan 5 trust fokus pada tahun 2020, iaitu Miracle, Keusahawanan Koperasi, Industri 4.0, SDG dan SE, Sustainable Development Goal, dan juga rejuvenasi koperasi, menolong koperasi-koperasi yang agak tak berapa bagus. Dia nak naikkan tingkat lagi kan koperasi itu. Jadi kalau kita lihat dekat sini, saya fokus kepada Industri 4.0 dan mungkin saya akan sentuh sikit tentang keusahawanan koperasi. Yang lain tu saya tak sentuh lah. Okey. Koperasi memang bukan sahaja koperasi pada saya, semua industri keusahawanan, termasuk saya sendiri, kita perlukan profit yang besar. Begitulah kita nak meraih keuntungan. So kalau kita ahli koperasi nak memberi bonus tinggi kepada ahli koperasi, kita perlu melihat ini. So kalau kita lihat dari segi carta ni, kita tengok. Kalau tengok sebelah sini, saya bagi contoh sebelah sini. Saya tengok dulu kita kira price adalah cost campur profit adalah price. Sebab price ni telah ditetapkan. So contoh macam mereka yang membuat barangan-barangan pertanian contoh, sebab harga telah ditetapkan oleh kerajaan, tak boleh jual semena-mena, harga ayam tak boleh mahal, harga barang-barang makanan tak boleh tinggi dan sebagainya. Jadi kita kira cost kita campur profit kita adalah price. Tapi kita tak boleh main dah. Price tu tetap. Jadi macam mana kita nak tingkatkan kita punya profit? Okey, kita tengok sebelah ni. Okay, cara kita nak meningkatkan kita punya profit adalah dengan mengurangkan kos. Kalau dulu kos kita besar, tetapi kita perlu berubah ke arah macam mana kita nak mengurangkan kos. So kita perlu tengok apakah cara nak mengurangkan kos. Mungkin teknologi boleh membantu. Yang saya cakap tadi, dia tengok pada teknologi, dia bersesuaian pada teknologi itu sendiri dengan kehendak kita. Tugas harian kita, apa yang kita buat tidak sama dengan orang lain. Dan teknologi ini mungkin tidak fit ataupun tidak bersesuaian dengan tugasan harian yang kita buat setiap masa. Dan kita pilih teknologi-teknologi yang lain. So ini sangat-sangat penting lah. Ini very basic understandings of macam mana kita nak calculate profit. Okay. Kalau kita tengok, kita nak kurangkan kos sekarang ni dan kita nak tinggikan profit. Bagaimana kos ni terjadi? So cara nak mengurangkan kos ni kita lihat balik. Kita pada operasi kita dalam koperasi. Okay. Ini saya bagi sedikit orang kata Japanese punya metodologi, macam mana dia Toyota production system, macam mana dia berjaya sehingga kini, walaupun dia belajar dengan Ford di US dan dia buat dia punya study dan dia datangkan dengan benda ini dipanggil lean production system ataupun lean management system. So dalam konteks koperasi kita perlu lihat waste, 8 waste ni. Okay. Apakah dia waste tu? Antaranya transportation. Adakah transportation kita ini mendatangkan kos yang paling tinggi? Okay. Kalau dulu kita pergi deliver barang, tapi sekarang tak payah. Sebab apa? Sebab kita dah ada banyak Grab delivery syarikat delivery. Lalamove ada, Grab ada, Food Panda ada, dan macam-macam. Saya rasa pertumbuhan delivery ini makin lama makin meningkat dan saya nampak kajian pun dah mengatakan antara
bisnes yang akan datang ketika ini adalah pengangkutan ataupun logistik dipanggil. Okey, itu satu. Kemudian kita tengok pada inventory. So, kadang-kadang kita overstock inventory. Kita terlampau banyak buat, kita tak tallykan dengan permintaan. Kita buat saja. So kalau katakan tarikh luput lama lagi mungkin boleh. Tapi bila kita overdo ataupun kita buat, inventory kita akan jadi lambakan banyak. Okey. Bila kita ada overproduction, kita buat banyak dan inventory kita, raw material kita ataupun bahan mentah pun kita kena import banyak dan kita kena beli banyak. Jadi kita punya tempat pun dalam makin lama makin banyak. Jadi adalah satu case di mana kita tak ada tempat nak buat dan kita sewa pula tempat lain sebabkan nak simpan barang. So ini semua benda-benda yang waste. Okay? Dan kita tengok motion kita, tengok waiting time kita, tengok quality defect kita, tengok pada skill kita. Skill kita ni, skill pekerja kita sudah mampu untuk menjanakan pendapatan ataupun nak tingkatkan lagi production ataupun nak tingkatkan lagi productivity. Jadi benda-benda ni semua basically perlu kita ambil dalam kita nak mengurangkan kos. Jadi bagaimana cara nak mengurangkan kos ni, nanti kita sama-sama berada bersama saya selama lebih kurang dalam 6 siri. Ini siri pertama baru ya. So ada 6 siri nanti dan kita akan lebih kepada melihat apakah dia industri 4.0. Okey. Alright. So, sekarang ni kita tengok apakah dia industri 4.0. Dia bermula dengan industri 1.0. So, industri 1.0 ni zaman-zaman dulu, zaman saya tengok yang saya tunjuk tadi gambar dia menggunakan kuasa wap untuk menjanakan mechanical. So tidak ada kuasa lain. Masa itu adalah kuasa alam semula jadi. Dan kalau tengok industri 4.0 ni masih kita pakai lagi. Kita pakai dekat mana? Bagaimana nak menjanakan tenaga? Dia buat empangan. Jadi air yang lalu kat situ menjanakan tenaga. Kita masih pakai. Tapi dalam skop yang lain yang berbeza. Takkan nak ambil rumah-rumah kita bukan semua dekat tepi sungai ataupun dekat tepi laut. Jadi industri 1.0 masih kita pakai tapi kita terapkan nilai-nilai yang lebih cantik, yang lebih canggih, yang lebih kontrol. Okey, cerita pasal industri 2.0 pula. Itu tahun bila tu? Tahun 1784. Industri 2.0 tahun 1870. Bila kita dah ada elektrik. So bila kita dah ada elektrik, kereta Ford dah keluar dan sebagainya, dia buat mass production. Dia buat dalam konteks yang besar. Tapi bila konteks yang besar ni kita ada pilihan. Dia buat je kita beli. Dia buat je kita beli. Okey. Kemudian tahun 1969 baru kita nampak ada kombinasi antara automation, komputer dan elektronik. Okey. So kalau kita melihat dekat situ nampak dekat bagaimana cara nak mengurangkan kos ni. Sebentar ya, saya kena shutdown. Okey. Kalau kita lihat dekat industri 3.0 ni, kita tengok automation, komputer dan elektronik combine. Dan kita dah pakai sekarang ni. Dan setengah-setengah syarikat ataupun syarikat-syarikat gergasi lah dah pakai. Syarikat-syarikat yang overseas, yang local pun dah start pakai industri 3.0. Tapi kalau kita lihat industri 4.0, apa beza antara industri 1.0, 2.0, 3.0 dengan 4.0? Kita nampak 1, 2, 3 kita nampak perbezaan dia. Tapi antara 3 dengan 4 ni apa beza dia? Tak nampak sangat, ya? Sebab kita masih guna komputer, kita masih guna automation dan kita masih guna electronics. Ya? Tapi kita nampak sekarang ni bila industri 4.0 dia panggil cyber physical system atau dia panggil Internet of Things, dia panggil smart technologies, dia panggil artificial intelligence. Banyak elemen-elemen teknologi terkini berada dalam industri 4.0. Itu dinamakan revolusi teknologi tadi. Benda yang baru ataupun dalam bahasa English dia panggil disruptive technology. Benda-benda yang baru diterapkan dalam industri 4.0. Dan untuk pengetahuan semua, industri 4.0 ni memang asalnya daripada mana? Daripada Jerman. Dia yang punya idea untuk melakukan industri 4.0 lama dah, 2000 berapa ya. Saya rasa 2002 itu So 2000 lebih kurang lah macam tu. Dan barulah sampai ke Malaysia. Dan saya telah buat kajian lama tentang industri 4.0 ni semenjak 2 tahun lebih dan itulah hasilnya buku saya tadi itu.
Okey, apa kebaikan dia dalam industri 4.0 ni? Bagus sangat ke industri 4.0 ni? Okey, kita lihat. Kalau dulu, kalau dulu kita buat kerja betul, doing things right. Apa yang kita buat tak salah. Memang betul cara kita buat tu, doing things right. Tetapi dengan industri 4.0, kita buat kerja betul dengan cara yang betul. Doing the right things. Itu yang beza antara dulu dan industri 4.0. Kalau ayat saya ni memang orang tengok macam, orang dengar macam betul juga, tapi apakah bantuan-bantuan dia? Nanti kita tengok lagi. Okey. So dalam kata perangkap lah, dalam konteks perangkap ayat, apakah dia industri 4.0? Industri 4.0 ni dalam bahasa Inggeris dia pakai senang aja, digitalization of data info exchange. Data info exchange itu yang kata tadi cyber physical system tadi itu. Through advanced technology. Okey, di mana semua barang-barang ataupun alat-alatan ni di-connected ataupun dikomunikasi real time. That is what we call industri 4.0. Okey, yang penting sekarang ni adalah data. So industri 4.0 memang fokus kepada data. Itulah kalau kita tengok koperasi, saya rasa koperasi ini dah lama dan koperasi ini merupakan penjana ekonomi ketiga negara. Orang ramai tak tahu ni. So saya perlu martabatkan koperasi sebenarnya sebab saya nampak koperasi ni satu benda yang sangat besar skop dia. Kalau tengok semua bidang dia ada. Bidang tourism dia ada, bidang pengangkutan dia ada, bidang apa banyak. Cuma bidang IT saya tak nampak lagi. Bidang teknologi saya tak nampak lagi. So mungkin kita boleh sama-sama bangunkan koperasi dalam konteks membangunkan koperasi secara digital. Okey. Apa lagi kebaikan dia? Pertama, dia reduce the risk. Dia mengurangkan risiko kita berniaga. Kemudian, dia creating the trust. Bila kita ada pelanggan, macam mana kita nak meyakinkan pelanggan kita? Bagaimana kita meyakinkan customer kita? Yang ketiga, improve the quality. So bagaimana kita nak berjadikan satu produk kita ni lebih berkualiti, dan yang paling akhir adalah meningkatkan produktiviti. So benda-benda ni semua tadi yang saya cerita tadi, reduce the cost. Okay, reduce the cost. So bila reduce cost, kita akan dapat profit yang banyak. Kita tidak overshadow, kita tidak overproduction, dan kita tidak ada macam too much expand. So kadang-kadang kata, kita kena buat overtime. So overtime ni bagus tak bagus? Pada saya tak bagus. Dia tengok pada keadaan. Kalau overtime ni memang kapasiti kita tak cukup, permintaan kita tinggi, patut kita buat overtime. Tapi kalau permintaan kita tak banyak, tapi kita buat overtime, kita rugi sebab dengan bayaran extra hours dekat manpower, dengan bayaran elektrik, aircon dan sebagainya, itu semua akan menjadikan kos kita makin meningkat dan profit kita makin kecil. Ini yang kita perlu tengok dan kita perlu sama-sama bantu dalam segi pengurusan koperasi itu sendiri. Okey. Sekarang kita tengok apa yang dikatakan dengan cyber physical system. Saya tunjuk. So cyber physical system ni sebenarnya kalau kita lihat sini, dia macam saya cakap awal-awal tadi, dia lebih kepada data. Dia banyak berurusan dalam data. So kalau konteks macam ini, kita melihat dari segi apa? Kita nakkan communication. Kita nakkan kita nakkan control. Kita nakkan computation. Okay? So ketiga ini dia integrasikan communication, control dan computation dalam menghasilkan data yang bagus. Okay? Sebab pada saya bukan saja oil tu is king. Dalam dunia industri 4.0, data is king. Sebab daripada data, through decision, kita boleh buat decision atau kita boleh buat keputusan melalui penggunaan data. Jadi cyber physical system ni sebenarnya dia integratekan communication di mana kita menggunakan teknologi telcos, dan dia integratekan control, computation dengan adanya sensor-sensor, dengan adanya IoT devices, dengan adanya artificial intelligence, dengan adanya IoT dan sebagainya. So benda-benda ni
digabungkan, itulah dinamakan cyber physical system. So integrasi antara communication, computation dan control, kita dapat data dan daripada data ni kita boleh buat satu decision ataupun satu rancangan yang bagus dalam tugasan harian kita. Okay. The use of industri 4.0. Di mana nak pakai industri 4.0 ni? So, kalau konteks saya memang suka industri 4.0 ni. Dia bukan, kalau di Malaysia masa usul dulu dia fikirkan hanya untuk manufacturing. Industri forward di Malaysia ya. Kita fokus untuk manufacturing. Tetapi bila kita cerita pasal industri 4.0 dia lebih meluas. Dia lebih meluas. Bukan saja agriculture tetapi manufacturing, education, smart city, tourism, services dan banyak lagi. So saya rasa koperasi, kalau dalam konteks usahawan koperasi, dia ada semua ni. Semua dia ada. Mungkin smart city tidak ada lagi. Mungkin education, IKM, Institut Koperasi Malaysia dalam bidang education. Okay, dalam bidang training. Kalau dulu ramai kooperator datang ke IKM, tapi sebabkan oleh COVID-19 ataupun PKP, kita tak boleh pergi. So bagaimanakah cara kita masih lagi nak berterusan dalam mengajar ataupun berkongsi ilmu adalah melalui cara digital. Kita adakan sesi-sesi begini. Kita gunakan software-software, kita gunakan peralatan, kita gunakan teknologi. Dan saya tahu berapa ramai yang melihat, kita tahu berapa ramai yang komen. Itu semua data-data yang kita dapat dan kita boleh improve pada masa akan datang. This is satu example yang sangat relevan lah. Okay. Saya ada setengah jam ni, tapi mungkin hari ni saya bagi lebih sikit lah. Okay. Alright. So, kita tengok principle of IR 4.0. So, pertama, dia pasal interoperability. Kita menggunakan mesin, kita menggunakan IoT dalam kita buat kerja. Itu satu. Yang keduanya, data yang kita ada ni transparent. Transparent ni bukan kepada khayal ramai, tapi kepada grup kita, kepada grup management kita. Itu kita namakan transparansi supaya kita boleh buat banyak-banyak perbincangan lagi. Okay. Dan yang ketiga, pasal technical assistant. Kita menggunakan teknologi ini sebagai kita punya pet dalam teknologi. Kita punya pet ataupun kawan kita lah. Kawan kita dalam konteks dia menjadi kita punya rakan untuk buat kerja-kerja harian kita. Dan yang paling penting adalah decentralization. Bila kita dah dapat data tadi, data itu transparent, kita share dalam kelompok management kita adakan webinar dan sebagainya begini, dan semua orang akan datang, kelompok kita punya ahli-ahli kooperator, dan dia akan buat decision. So, saya nak tanya ahli-ahli koperasi dan semua, bayangkan nanti AGM, Annual General Meetings Koperasi, kita buat secara live, kita buat secara webinar, tak pernah orang buat lagi ni. So, potential akan ada satu potensi untuk kita buat secara live. Dan masa itulah kita dapat tahu orang yang tak pernah datang AGM pun akan datang. Orang yang tak pernah muncul walaupun dia jadi ahli akan nampak. So kita dah perlu banyakkan sesi-sesi begini. Tapi mungkin ada setengah-setengah orang kata ada kekangan. Mungkin line tak bagus lah. Macam-macam. Itu semua pada saya bukan menjadi pendorong untuk tidak memulakan industri 4.0. Jadi bagaimanakah cara kita nak memulakan proses pelaksanaan industri 4.0 ni? Okey, senang, tak susah mana pun. Kalau kita lihat, pertama, kita perlu ada kesedaran tentang industri 4.0 di kalangan ahli-ahli koperasi itu sendiri. Operasi ni ada banyak, ada yang beribu, ada yang beratus, ada yang berpuluh. Okey. So kalau kita lihat, kesedaran ni bukan one off. Jadi dia bukan, kita dah masuk khusus industri 4.0. Nanti kita lupa. Kesedaran ni perlu berterusan. Dia tidak perlu satu one off macam saya cakap tadi. Okey, itu satu. Yang kedua, bila kita dah ada kesedaran daripada top level sampailah ke lower level, maksudnya pihak atasan dan pihak bawahan dah nampak apakah dia industri 4.0, ahli lembaga koperasi dan juga ahli-ahli biasa, dan barulah dia menyesuaikan diri ataupun dia panggil adaptasi kepada perubahan teknologi. Dia menggunakan teknologi dalam konteks membuat kerja harian. Kalau dulu buat account masih pakai calculator, masih pakai manual, ledger dan sebagainya, buku-buku. So sekarang dah ada banyak, dah ada Office Central, dah ada Zoho, dah ada. So semua online system untuk accounting.
yang mana kita tak perlu beli secara bulk. Kita boleh pilih modul mana yang kita nak. Modul 1, modul 2, modul 3 dan bayaran dia tak mahal. Kalau kita fikir kita nak develop sendiri. Okay? So itu satu. Yang ketiga, adaptasi. Apabila kita dah adaptasi, dah sesuaikan diri kita dengan teknologi, dan barulah kita pergi kepada adaptasi. Adaptasi ini mengamalkan teknologi dalam kehidupan seharian kita. Kita guna pakai. Kita tengok, bagus tak bagus? Kita minta lagi. Tengok bagus tak bagus? Oh baguslah, kita upgrade lagi. Begitulah dalam konteks Microsoft buatkan kerja. Dia bagi Windows 3.0 dan sehinggalah sekarang Windows 11. Begitulah. Dan sekarang ni mungkin dah lebih tinggi kita tu. Sebab permintaan makin lama makin banyak. Sebab apa? Sebab orang dah pandai mengguna teknologi digital. Dan yang keempat, di kalangan ahli-ahli koperasi, berkongsilah maklumat tentang apa yang mereka guna, kebaikan yang dalam koperasi guna tu kepada kooperator-kooperator yang lain. Okey, so dengan sini kita nampak bila proses 1, 2, 3 dan 4 ni berlaku, maka senang kita nak dapatkan satu environment ataupun suasana koperasi digital. Memang harapan saya nak melihat koperasi ini secara kasar lah pada saya, sebab saya banyak buat smart city. Saya suka melihat koperasi ini sebagai smart kooperator ataupun smart koperasi, koperasi pintar dipanggil, di mana kita boleh tahu berapa ramai ahli kat sini, berapa ramai ahli kat sana. So IKM boleh tahu, SKM boleh tahu koperasi mana yang tak aktif, koperasi mana yang aktif, koperasi mana yang tak jalan lagi AGM dan sebagainya. So benda ni semua control by satu monitor di dalam skrin besar, dan kita tengok, oh kita dah boleh bagi some reminder kepada kooperator ni bila nak jalan AGM, contoh. Okay? So ini satu contoh yang baguslah pada saya. And then sebagai kooperator, untuk memulakan, lihat balik. Saya rasa sehingga 9 Jun nanti ada lagi masa, kita lihat balik kita punya proses ataupun supply chain kita dalam koperasi. So di mana kalau tengok benda yang kita boleh selitkan, unsur-unsur teknologi itu kita selitkan. Contoh macam saya cakap tadi, kalau dulu masih lagi kooperator ataupun koperasi masih menggunakan lagi secara manual untuk buat account, mungkin dah mula beralih ke arah penggunaan online, account secara online. So mungkin kata-kata, oh risaulah nanti ada cyber security issue dan sebagainya. Tak apa. Siri yang akan datang saya akan explain tentang cyber security. Itu tak ada masalah. Okay. So kalau kita lihat supply chain ni, saya tengok supply chain ni, daripada supplier kepada supplier sehinggalah kepada customer. Okay, dalam konteks sebelum COVID-19, kita rapat dengan customer. Tapi bila kita dah bila kita dah masuk dalam COVID-19, bagaimanakah kita nak sustain customer kita? Bagaimanakah koperasi ini tahu tentang apakah ahli-ahli dia buat? Ataupun kesian, kadang-kadang kita tengok Ustaz ABU bantu banyak masyarakat yang susah. Kita tengok. Jadi sebagai ahli koperasi yang ataupun kooperator yang bagus ni, dia boleh tahu in details, in depth apakah masalah-masalah members dia. Sebab members dia bayar yuran, members dia bayar apa saja yang kooperator nak, So kalau kita tak jaga ahli-ahli koperasi kita ni, dia akan jadi apa? Jadi renggang. Jadi kita tak boleh nak buat apa-apa. Begitulah juga dengan customer. Okay? Jadi kalau kita lihat supply chains ni sangat-sangat bagus kalau kita melihat dari segi konteks koperasi itu sendiri. Okey. Dan ni sebelum slide akhir saya ni, kalau tengok inilah dia industri 4.0. Ada 11 pilar. Tapi sini mungkin ada 9. Okey, ada 11 pilar of technology. So saya akan kupas satu persatu selama setengah jam. Kita ada lagi sesi yang kedua nanti, sesi yang kedua pada 18 Mei, lagi 4 hari kita akan berbincang pasal setiap satu daripadanya. Dan sesi ketiga kita ada Internet of Things. Kita ada 21 hari bulan, dan kita ada sesi yang keempat 23 hari bulan Mei, kita ada Cloud and Big Data Analytics. Ini memang favorite saya. Saya akan share Big Data Analytics ni macam mana boleh membantu kita dalam pengurusan seharian kita dalam konteks koperasi. Dan kita tengok sesi 5, saya cakap tadi, cyber security. Saya akan bagi tips-tips bagaimana kita nak jaga kita punya cyber security kita.
dan juga augmented reality, bagaimana koperasi boleh menggunakan konsep augmented reality dalam tugasan harian dan mungkin dalam produk. Dan yang keenam, implikasi industri 4.0. Apakah impak dia kepada kita sebagai ahli koperasi? Sebenarnya saya pun ahli koperasi juga dalam konteks industri 4.0. Okey. Tengok gambar ni, mungkin ramai yang kenal Sugu Pawitra. Saya suka nak share benda ni sebab apa? Sebab saya suka tengok cara dia. Dia tidak mengeluh. Dalam keadaan apa sekalipun dia masih lagi nak jadi YouTuber. So kalau kita baca sejarah dia, Sugu Pawitra ni, dia nak beli handphone dia pun, dia bayar bulanan tau. Dia suruh suami dia pergi kedai bayar bulan-bulan untuk jadi YouTuber. Dan dia orang merakam. Dia tak ada proper way of doing things. Tak adalah nak pakai lampu dan sebagainya. Dia main, dia buat saja. Dan tahu tak berapa like dia? Like dia kalau saya tengok dekat sini 1.284 juta. Okey. Kalau tengok gambar sebelah tu, sehingga kan orang Jepun ni pun boleh buat resepi dia. Boleh masak kari ayam pencen, tapi dia tak pencen lah. Ayam tu tak pencen lah. Okay, kari ayam tu dia boleh masak dekat Jepun. Sebab dia tengok, oh ini mesti dia kata bagus ni sebab ada 1.2 million yang like dalam YouTube dia. So, bahasa yang digunakan oleh Sugu adalah bahasa Malaysia. Bagaimana Jepun ni faham bahasa Malaysia? Ini dinamakan teknologi. So, apa dia buat? Dia suruh bini dia buka menggunakan iPad dia ke pun ataupun tablet dia, video tu. Kemudian satu lagi handphone, rakam. Satu lagi handphone dia rakam dan dia terus translate daripada bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris. Nampak tak? Lepas tu dia terus masak. Sehingga kan dia tengok Sugu ni makan atas daun pisang. Dia pergi cari daun pisang. Dia pergi cari daun pisang dekat belakang rumah dia, jumpa daun pisang. Tapi tengok cara dia basuh macam mana. Dia basuh siap dia gentil, dia tahu hari panas dan sebagainya. Tapi dah hancur lah, tapi boleh makan juga. So dekat sini saya melihat bahawa teknologi ni dia tak ada boundary kalau pandai menggunakan. Jangan kita banyak mengeluh dengan teknologi. Okay? So yang mengeluh ni mungkin sedikit. Tapi jangan carikan keluhan tu menyebabkan kita tak guna teknologi. Tengok, saya rasa satu example yang paling bagus. Bayangkan kalau satu koperasi buat satu video tentang produk. Ahli-ahli koperasi ni kalau berpakat ada 6 juta. Bayangkan 6 juta ahli koperasi. Mungkin 6 juta lebih. Kalau setiap seorang, tak payahlah ambil 6 juta. Ambil 50% daripada setiap ahli koperasi ni like aja dekat YouTube. Banyak dia dapat. So, kooperator yang lain pun buat yang benda yang sama. Koperasi ni buat pakat. Kita kena muafakat. Itulah nama koperasi kan. Muafakat antara ahli-ahli. Jadi, itu sebab saya bagi contoh yang ini. Bayangkan ini baru dekat Jepun. Ada banyak lagi tempat-tempat yang lain. Tapi saya suka menggunakan konsep yang ini sebab saya rasa Sugu ni dia tidak memandang kepada kekangan teknologi. Tapi dia nampak kesungguhan nak jadi YouTuber. Itu bagusnya dia ni. Dia duduk kat Sungai Siput. Entah dia tidak line berapa stable tak berapa stable. Kita tak tahu. Okey. Itulah dia. So, kalau kita lihat inilah dia teknologi. Dia tak ada boundary langsung. Okey. Dan akhir sekali saya nak share di sini, kita akan saya cakap awal-awal tadi kita ada quiz. So setiap sesi saya akan simpan quiz berpandukan kepada apa yang saya beritahu. Soalan tak susah, soalan senang aja. Kenapa? Sebab kita nak menanjamkan balik minda kita. Program saya ni memang program memandaikan bangsa lah. Kita nak memandaikan bangsa, actually masyarakat komuniti dalam memahami apakah itu industri 4.0. So nanti kita akhir seri ke-6 bermula pada 6 Jun nanti baru saya beritahu kepada semua di mana nak akses kuis ni dan siapa yang mendapat menjawab soalan yang bagus dan insya-Allah dia akan dapatlah buku yang saya buat ini. Dan buku ni untuk pengetahuan semua memang diiktirafkan oleh MPC Malaysian Productivity Corporation. Dan dia menggunakan buku saya ni dalam konteks industri 4.0. Okey. Jadi dengan itu saya rasa saya dah melebihi time ni, tapi tak apa, saya minta maaf. Saya harap ilmu-ilmu yang saya share setakat ini, baru siri 1 ni, belum lagi siri 2, banyak lagi ni.
Saya pun juga ada dengan RPM Selangor, banyak jugalah. Okay. Dan saya harap saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan, Institut Koperasi Malaysia, dan juga semua yang hadir melihat live hari ini, mendapat ilmu, dan saya harapkan kita akan berjumpa pada sesi yang kedua tak lama lagi, 18 Mei saya rasa. Mungkin IKM akan war-warkan through Facebook dan mungkin war-warkan kepada orang lain. So kontak saya senang je, saya punya tagline, teknologi digital menginsankan manusia. Sekian, terima kasih. Salam Ramadan, salam 10 Ramadan, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Go. Tak tahu, saya tak tahu. Saya tak dalam ni. Ya, kita tengok. Saya keluar.